Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Akhirnya cerita coretan ya berkaitan dengan isu saman fitnah ya daripada Dr. Mujahid terhadap ulama PAS yaitu Dusuki yang memfitnah kononnya ya semasa YB Mujahid ya menjadi Menteri Hal Ehwal Agama, kononnya dituduh ataupun difitnah menjual aset tabung haji ya kepada individu yang bukan beragama Islam ataupun bukan Melayu. Dan apabila disaman, akhirnya mahkamah sudah pun membuat keputusan bahwa kenyataan daripada Dusuki itu semuanya adalah fitnah semata-mata. Ya, tidak ada bukti yang menyatakan Dr. Mujahid menjual aset tabung haji kepada bukan Islam. Jadi ternyata ya ini adalah fitnah semata-mata, dan apabila mahkamah mengarahkan beliau untuk membayar pampasan dan sebelum ini Dusuki bercadang untuk membuat rayuan. Tetapi apa yang mengejutkan kita sahabat-sahabat semua hari ini adalah berita terkini yang baru kita lihat apabila ada YB ataupun Dr. Mujahid ini membuat satu kenyataan posting di sosial media menyatakan akhirnya ulama PAS Dusuki mengaku menfitnah beliau dalam isu penjualan aset tabung haji hari ini. Jadi mengejutkan. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita sahabat-sahabat semua. Apakah kenyataan yang terkini dikeluarkan oleh Dr. Mujahid Rawah. Jadi inilah kenyataan berita itu. Katanya Dusuki akhirnya akur aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ini antara kenyataan terkini daripada Dr. Mujahid. Jadi kalau kita lihat, bekas pemimpin Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdurrani akhirnya akur bahwa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam, kata bekas Menteri Mujahid Yusuf. Dan katanya lagi, selepas Ahmad Dusuki menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini, sahabat-sahabat semua, dalam kes saman fitnah yang dikemukakan. Ya, jadi Dr. Mujahid juga berkata, kini dengan tindakan yang telah menarik balik rayuan itu membuktikan katanya bahwa Ahmad Dusuki akhirnya akur bahwa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Dengan tindakan Ahmad Dusuki menarik balik rayuan tersebut, maka kata Dr. Mujahid, berakhirlah sudah episode fitnah yang sekian lama diputarkan oleh Dusuki oleh pihak PAS sejak sekian lama. Oh, begitu lamanya kes ini. Akhirnya Dusuki menarik balik rayuan beliau karena mungkin beliau yakin walaupun dia membuat rayuan, pastinya keputusan tidak akan berubah. Yang mana mahkamah telah pun membuat keputusan bahwa kenyataan Dusuki itu sebenarnya adalah satu fitnah, semata-mata demi kepentingan pribadi, demi kepentingan parti politik dan sebagainya. Jadi Dr. Mujahid Rawah menambah, khususnya ketika saya menjadi Menteri Agama, katanya bahwa aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam, katanya dalam satu kenyataan di Twitter hari ini. Mujahid berkata, Mahkamah Rayuan turut mengarahkan Dusuki membayar kos sebanyak Rm5.000 kepadanya. Untuk rekod, Ahmad Dusuki mengemukakan saman ke atas Mujahid berikutan ciapan berbunyi seorang ustadz berdusta berpuluh ribu jadi mangsa berlagak tahu segalanya, akhirnya telan api dalam perut dia sendiri. Hingga kini tak pernah tarik balik pendustaan. Allahu musta'an, kata. Ini antara kenyataan Mujahid Dr. Mujahid. Dan akhirnya Dusuki ini kononnya dengan ego, dengan sombong menyaman Dr. Mujahid. Tapi apa yang berlaku? Beliau pula yang kalah saman. Akhirnya dikehendaki untuk membayar kos sebanyak 5.000, sahabat-sahabat semua. Jadi susulan itu, Ahmad Dusuki menuntut Mujahid membuat permohonan maaf melalui siaran akhbar serta ganti rugi yang tidak dinyatakan jumlahnya. Sebelum ini, Mahkamah Seksyen Shah Alam telah pun menolak saman fitnah dikemukakan Ahmad Dusuki itu dengan kos 11.000. Dengan kos 11.000. Jadi Ahmad Dusuki yang tidak berpuas hati telah merayu ke mahkamah dan kemudiannya rayuan turut ditolak tersebut dengan kos 7.000. Jadi kalau kita tambah tolak 5.000 tambah 11.000 sudah 16.000. Jadi kalau tambah 7.000 lagi sudah menjadi 22.000. Saman sendiri yang kena bayar saman. Jadi sementara itu Mujahid berkata, ketika Mahkamah Session menolak saman Ahmad Dusuki terhadapnya, Mahkamah mengesahkan bahwa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Di peringkat Mahkamah Tinggi pula,
Mahkamah menolak rayuan Ahmad Dusuki sekali lagi ya telah mengesahkan bahwa ucapan saya itu mempunyai justifikasi kerana ia merupakan satu tindak balas terhadap kenyataan Ahmad Dusuki yang disiarkan di YouTube pada bahawa tabung haji telah menjual aset yang terdiri daripada Hotel TH yang merupakan harta orang Islam kepada bukan Islam dan adalah dosa yang kena tanggung sampai akhirat. Tambah lagi, terdapat penjelasan yang dibuat di Parlimen oleh bekas Perdana Menteri bahawa aset tabung haji yang kurang berdaya saing dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Jadi keseluruhan yang perlu dibayar oleh Ahmad Dusuki kepada saya ialah berjumlah 23,000, yaitu merangkumi ya 11,000 di Mahkamah Session, 7,000 di Mahkamah Tinggi dan 5,000 di Mahkamah Rayuan, katanya, yang diwakili Nur Azmir Zakaria dan Tuan Akram Hizri Azad dan Azmir. Jadi maafkan saya, bukan 22, tapi jumlah sebenarnya yang perlu dibayar oleh Dusuki adalah 23,000. Tambah Mujahid, dengan perkembangan kes itu, dia berharap semua fitnah yang sekian lama berlegar berkenaan isu tabung haji kini berakhir. Jadi kita ucapkan sekali lagi ya kepada Dato' Dr. Mujahid Rawa bahawa hari ini sudah nyata, sudah terbukti bahawa ya apa yang dikongsikan oleh Dusuki di media sosial di YouTube itu hanyalah satu permainan politik, ya. Walaupun kita boleh lihat mereka mengajar, tapi juga mereka mengajar dengan fitnah-fitnah seperti itu, sahabat-sahabat semua. Ya, walaupun ramai sudah yang percaya dengan perkara ini, dan akhirnya apabila Dr. Mujahid bertindak balas untuk menyatakan penafian, Dusuki dengan sombong ya membuat satu saman pula kepada ya Dr. Mujahid. Tetapi sebaliknya ya di Mahkamah Session, di Mahkamah Tinggi kalah ya dalam kes ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak hakikatnya bahawa PAS, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama daripada PAS ini sebenarnya adalah kaki fitnah. Inilah buktinya, sahabat-sahabat semua. Kalau kita kira-kira peratusan kekalahan Saman, sama ada ustaz-ustaz pimpinan PAS ini di Saman dan juga mereka menyaman, peratusannya hampir, kalau kita kira hampir 80%, ya semuanya kalah Saman fitnah. Saman sendiri kalah, yang kena Saman pun kalah. Inilah hakikatnya, sahabat semua, bahawa geng-geng daripada PAS ini adalah kaki fitnah. Mereka mungkin merasa hebat kerana mereka berada dalam sebuah parti yang dikenali sebagai Parti Islam se-Malaysia. Hakikatnya mereka adalah parti kaki fitnah, sahabat-sahabat semua. Mungkin ini adalah antara ajaran ya daripada pemimpin mereka, sehingga ulama-ulama di bawah mereka juga turut menjadi orang-orang yang menjadi kaki fitnah. Itu pandangan saya, kerana ini yang saya amati bahwa berlaku. Salah satunya seperti Sanusi kalah Saman, siapa lagi? Ramai lagi lah ya, yaitu Pesuruhjaya PAS Perak kalah Saman. Dan kalau kita list satu demi satu, kebanyakannya yang kalah Saman itu adalah pimpinan-pimpinan daripada PAS, ya, bukan saya pimpinan sebagai ustaz, gelaran sebagai ulama, tetapi dengan tiada tanpa rasa segan silu ya membuat fitnah secara terbuka. Inikah pemimpin Islam? Inikah ulama-ulama ya yang menyesatkan? Jadi benarlah kata-kata daripada Muhyiddin Yassin bahwa parti PAS ini adalah parti ajaran sesat. Saya kena ulang sebab ini adalah kenyataan sendiri daripada Muhyiddin Yassin yang menyatakan PAS itu adalah parti ajaran sesat yang kini telah pun disucikan oleh pemimpin-pemimpin PAS, berpeluk bercium bersama dengan PAS kini, sahabat semua, yang dahulunya menganggap bahwa PAS adalah parti ajaran sesat. Itu kenyataan daripada Muhyiddin, bukan daripada saya, sahabat semua, tapi daripada Muhyiddin Yassin. Kalau anda tidak percaya, anda boleh cari kenyataan, type saja Muhyiddin katakan PAS parti ajaran sesat, pasti akan menemukan di media sosial, di Facebook, Twitter, dan mana-mana platform media sosial. Jadi terima kasih, sahabat semua. Kiranya anda juga mau membuat sebarang pandangan, komen, boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti ulama-ulama lebay-lebay, walaun-tit, geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka diculik oleh makhluk asing. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.